Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni cikgu nak lukis, nak ajar cara untuk buat nak lukis susunan elektron lah. Okey, pertama sekali kena tahu bahawa uh, nombor alamak. Okay. Elektron, Allah besarnya. Elektron dia mesti sama dengan proton. Itu kena tahu yang first lah. Kemudian let's say ada soalan, selalunya dia tak akan bagi nombor elektron, dia hanya akan bagi nombor proton. Katakan proton adalah 18. Jadi elektron pun adalah 18 juga. Dia mesti sama. Sebab secara semula jadi satu-satu atom ataupun satu-satu unsur tu dia adalah berada dalam keadaan yang stabil, dia adalah berada dalam keadaan di mana proton dia adalah sama dengan bilangan elektron dia. Itu adalah asas sekali lah. Maksudnya yang first sekali satu-satu unsur tu memang dia akan sama, bilangan proton dia adalah sama dengan bilangan elektron dia. Sekejap padam tak? Okay, kemudian bila awak dapat soalan, okay, bila awak dapat soalan, awak kena kalau selalunya kalau untuk orang yang tak hafal lah, orang yang tak hafal susunan elektron ni ataupun susunan unsur dalam jadual berkala, jadi dia akan ada sedikit kesukaran lah untuk tahu berapakah cas yang akan dia satu-satu unsur tu akan jadi, sama ada dia positif atau dia negatif. Susah juga menantang ni punya. Cikgu belajar-belajar nak guna. Okey. Kemudian kita tengok katakan soalan bagi satu atom tu ada, satu unsur tu ada 20. Dia kata nombor proton adalah 20. Jadi bila 20 proton, maksudnya dia juga ada 20 elektron. Jadi semalam dah belajar petala yang paling atas atau petala yang paling dalam mesti 2. Sebelah dia mesti 8. Kenapa makin teruk cikgu tulisan ni? Sekejap. 2.8.18. Tapi untuk peringkat tingkatan 4 kita cuma perlu tahu bahawa 2.8.8. Jadi kan bila soalan bagi awak 20, maka awak tahu 20 elektron tu pertama sekali mesti isi paling dalam 2. Jadi 20 tolak 2 baki 18. Jadi 18 line kedua ataupun petala kedua kena ada 8 juga. Jadi 18 tolak 8 ada baki lagi 10. Jadi 10 ni kena susun di luar lagi ada lagi 8. Jadi dia baki ada lagi 2. Jadi 2 ni dia boleh dermakan. Supaya dia mendapat akhirnya dia akan mendapat keadaan stabil dia 2.8.8. Macam tu. Teruk juga pen cikgu ni, tak pandai guna lagi lah. Tengoklah tu, ya ampun, astaga. Macam mana ni? Sekejap korang. Pandai lah. Dah. Jadi petala ada 3. Okay. Ingat petala ada 3.
Dan untuk peringkat tingkatan 4 ni cukuplah tahu petala pertama 2, petala kedua 8, petala ketiga juga adalah 8. Jadi untuk satu-satu atom dia nak jadi stabil, dia mesti sama ada dia punya petala terluar dia mesti ada 8 ataupun 2. Tapi untuk 2 ni hanya untuk helium dan hidrogen sahaja. Ini kita panggil sebagai duplet. Kalau yang 8 ni kita panggil susunan oktet. Jadi macam mana nak tahu dia punya, macam mana awak nak hafal, awak ingatlah O. O ni adalah Ogos. Ogos berapa bulan dia? 8. Bulan Ogos adalah bulan 8. Jadi nombor paling luar mesti ada 8. Jadi dia dapat jadi stabil. Jadi unsur selain helium dengan hidrogen, petala luar dia mesti ada 8. Okey, mesti ada 8. Jadi macam mana kalau soalan bagi awak dia kata susunan elektron adalah 2.8.6, maka ini bukanlah satu keadaan oktet. Okey, bukan keadaan oktet. Maka 2.8.6 ni adalah satu keadaan unsur tidak stabil. Jadi bila dia dalam keadaan tidak stabil, dia ada dua pilihan. Sama ada pertama dia nak jadi sama ada pertama dia nak derma ataupun dia nak terima. Yang penting hasil akhir dia mesti dapat last kali adalah 8. Ni. Yang penting last kali dia mesti dapat petala luar dia adalah 8. Jadi kalau dia terima, okey, kalau dia terima, maka dia akan bercas negatif. Kenapa dia bercas negatif? Sebab dia terima elektron. Elektron ni cas dia negatif. Kalau dia derma, maka dia akan jadi positif. Kenapa dia jadi positif? Sebab dia menghilangkan dia punya elektron. Bila dia derma atau terima dan bila dia mencapai petala last kali adalah 8, maka dia adalah stabil. Jadi macam keadaan semalam tu, jadi 2 positif lah, 2 negatif lah. Itu tu sebab bergantung kepada berapa banyak elektron yang dia terima atau dia derma. Kalau dia derma 2, maksudnya dia akan jadi positif 2. Kalau dia terima 2 elektron, untuk dia dapatkan hasil dia 2.8.8 tu, maka dia ni adalah bercas negatif 2. Kalau dia derma 1, maka dia positif 1. Kalau dia derma 3, dia positif 3. Kalau dia terima 1, maka dia dapat negatif 1. Kalau dia terima 2, dia negatif 2. Tak kisahlah pendek kata. Pendek katanya sekarang ni tak kisah nak derma ke, nak terima ke, tak kisah. Janji akhir sekali dia punya nilai akhir sekali adalah yang penting mesti last petala luar dia mesti adalah 8. Okey. Tapi untuk cerita helium dengan cerita hidrogen, tak payah fikir susah-susah. Dia memang ada 2 saja. Sama ada kau positif 1 atau ke negatif 1. Tapi dalam cerita hidrogen, dia jadi positif. Sebab dia berkongsi elektron. Okay. So tahulah konsep ni. Bila tahu konsep ni, baru kita boleh buat gabungan logam dengan bahan bukan logam. Jadi
contohnya garam kan, garam iaitu natrium klorida. Natrium ni dia bercas positif 1. Klorida ni dia cas negatif 1. Apa cikgu nak tulis tadi? Natrium cas positif 1. Klorin, klorida cas negatif 1. Jadi kenapa dia positif 1? Sebab dia bagi 1 dekat klorin. Kenapa klorin ini jadi negatif? Sebab dia terima daripada natrium ni. Maka jadilah dia sebagai satu garam. Garam kita makan kat rumah tu. Itulah ceritanya. Jadi kalau dalam keadaan dia berkongsi elektron ni, begitulah. Apa lagi bahan? Magnesium 2+, oksida 2. Ini juga kenapa dia 2+? Sebab dia dah dermakan 2 elektron. Dia derma kat siapa? Dia derma dekat oksigen. Kenapa oksigen jadi 2 kat bawah? Sebab oksigen ni kena ada 2 unit untuk kongsi dengan magnesium yang 2 ni. Barulah dia jadi magnesium oksida. So yang ni tak apa, kita tak payah fikir sebab ni kita tak payah belajar lagi. Tingkatan 5 nanti baru kita belajar. Yang penting sekarang ni nak awak tahu satu-satu unsur, okey, dia mesti derma atau terima. Kenapa? Untuk jadi oktet. Kenapa nak jadi oktet? Sebab bila jadi oktet barulah dia dikira sebagai stabil. Kalau dia tidak mencapai oktet, dia bukanlah dalam keadaan yang stabil. Tahu tu, yang tu kena tahu. Okey, dah faham yang tu, barulah kita boleh masuk tentang subtopik yang kita nak belajar hari ni, iaitu isotop. Okey, hari ni kita nak belajar tentang isotop. Jadi isotop ni apa? Bunyi macam tak apa-apa je kan, isotop. Okey, isotop ni adalah satu perkataan yang berasal daripada Yunani yang bermaksud isos, sama, dan topos. Topos ni tempat, maksudnya tempat yang sama. Jadi isotop. Perkataan ini bermaksud isotop bagi sesuatu unsur mempunyai kedudukan yang sama dalam jadual berkala unsur moden. Okey, mari lihat apa itu isotop. Okay. Semua atom terkandung dalam satu unsur mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Okey, dalam keadaan dia nukleus dia ni, dia ada proton dan neutron yang sama. Namun begitu, terdapat unsur tertentu yang atomnya mempunyai bilangan proton sama tetapi bilangan neutronnya berlainan. Atom-atom ini dikenali sebagai isotop. Jadi isotop ni apa? Unsur sama, tapi bilangan neutron tak sama. Nombor proton sama. Proton sama, elektron sama, tapi neutron tak sama. Sama proton, sama elektron, tak sama adalah neutron. Mari kita tengok kat mana neutron. Ni. Nukleus ni dalam dia ada neutron dan proton. Dalam nukleus ni ada neutron dan proton. Neutron nama pun neutron. Neutral lah semua apa? Neutral tak ada charge apa-apa. Dalam dia juga ada proton. Proton positif lah. Proton dalam keadaan biasa bilangan dia sama dengan bilangan elektron yang bercas negatif. Jadi kan proton ni nombor dia tak berubah. Yang berubah adalah bilangan neutron yang ada di dalam nukleus tu. Jadi bila saintis bila dia jumpa logam-logam ni ataupun bahan bukan logam ni, bila dia buat uji kaji dia tengok menunjukkan ciri yang sama. Tetapi bila ditengok lagi bawah mikroskop ke apa ke cara, cikgu pun tak pasti, tiba-tiba dia orang dapat mengira neutron ni bilangan neutron tak sama.
Yang sama hanyalah atom proton saja. Jadi dia orang keluarkan satu istilah lah. Istilah ini dipanggil sebagai isotop. Jadi contoh isotop hidrogen Hidrogen ni ada 3 jenis, ada 3 isotop dia. Okey. Okey. Bilangan proton sama. Kan? Maksud isotop ni sama proton. Jadi kalau proton satu, elektron pun satu lah. Sama. Tapi tengok neutron. Hidrogen satu, neutron dia adalah kosong. Hidrogen 2, neutron dia adalah 1. 1 tambah 1, 2. Neutron tambah proton dapat nilai 2 belakang. Hidrogen 3, bilangan proton 1 tapi bilangan neutron 2. Jadi 2 tambah 1 dapat 3. Sama juga dengan contoh karbon. Karbon ni kita belajar asal-asal dulu. Karbon lah satu kan. Apa nak karbon banyak-banyak pula. Tapi rupanya bila jumpa lagi unsur yang lain, mempunyai ciri yang sama seperti karbon, tapi bila dilihat neutronnya adalah nombor yang berlainan. Jadi karbon 12 ni sebenarnya adalah karbon yang mempunyai nilai bilangan proton 6. Jadi kalau proton 6, elektron pun 6 lah. Proton 6 dan neutron dia adalah 6. Jumpa lagi satu unsur mempunyai ciri sama seperti karbon, proton juga sama tapi dilihat dalam neutronnya adalah berlebihan iaitu lebih 1. Jadi neutron ada 7. 7 tambah 6 dapat 13. Okey, karbon 14 adalah karbon yang mempunyai bilangan proton 6 dan bilangan neutron adalah 8. Jadi 8 tambah 6 adalah 14. Okey, jadi inilah contoh yang glamour dalam isotop. Okey, yang penting awak faham isotop ni adalah satu keadaan di mana unsur ni sama, mempunyai kedudukan yang sama dalam jadual berkala, tetapi bilangan neutron dia adalah tidak sama. Bilangan neutron dia adalah berubah. Contoh satu lagi adalah oksigen 16 dan oksigen 18. Bilangan proton 8 sama dengan yang oksigen 18, sama 8. Tapi bilangan neutron tengok dah tak sama. Jadi ketidaksamaan ni menyebabkan diorang ni kita panggil sebagai isotop lah. Okey. Isotop biasanya ditulis nombor nukleonnya saja, iaitu bilangan neutron campur proton. Okey, nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus atom itu. Macam cikgu cakap tadi kita hanya perlu gunakan nombor neutron dengan nombor proton saja. Nak pakai tak nombor elektron? Tak perlu. Sebab nombor elektron ni sama je dengan nombor proton. Lagipun elektron ni boleh bergerak, boleh didermakan, boleh diterima. So dia tak berada dalam nukleus dia tak berada di tempat tengah yang tak boleh bergerak. Bukan. Dia ni adalah satu komponen yang boleh bergerak, boleh didermakan ataupun boleh diterima. Jadi nombor nukleon adalah nombor bilangan neutron campur bilangan proton. Okey, sebagai contoh isotop hidrogen ada 1 proton dan 2 neutron, ditulis hidrogen 3. Macam inilah oksigen 16 ditulis sebagai 16 sebab nombor proton 8, nombor neutron pun 8. Oksigen 18 tulis sebagai 18 sebab proton 8 tapi neutron 10. Jadi kita kena tambah nilai proton dengan nilai neutron tu. Okey. Jadi sebenarnya bila ada perbezaan ni kita ingat macam tak ada apa-apa lah, tapi sebenarnya ada kebaikan je lah. Okey, tengok sekejap lagi kita tengok apakah aplikasi yang kita guna. Okey, ini contoh lain. Kita ada klorin 35 dengan klorin 37. Okey, tengok bilangan neutron adalah 18. Bilangan neutron adalah 18. Tengok klorin 35. Jadi nak dapat nombor proton 35 tolak 18. 35 tolak 18 dapatlah sini 17. So kalau bilangan proton 17, bilangan nukleon pun samalah. Yalah. Nukleon adalah 35 lah. Sebab 35 17 tambah 18 dapat 35. So klorin 37
kan sama kumpulan klorin juga. Jadi kalau bilangan proton sini 17, bilangan klorin 37 pun proton dia 17 lah juga. Sama je lah. Tapi bilangan neutron dia adalah 20. Sebab 20 sebab 37 tolak 17, 20. Okey. Natrium 23. So natrium atas 11, bawah pun mestilah 11 juga. Jadi 11 tambah 13 dapat 24. Ini dah dapat 23, 23 tolak 11 dapat sini 12. Bromin boleh buat sendirilah. Okey, boleh buat sendiri. Okey, kemudian kita tengok apakah kegunaan isotop ni. Okay, isotop ni ada banyak kegunaan jugalah. Okey. Banyak kegunaan jugalah. Banyak kegunaan. Okey, pertama dari segi perubatan. Okey ya. Kita tengok muka surat 176. Okey, dalam perubatan okey, sekejap. Tengok dulu macam mana isotop ni membantu. Okey. Isotop ni dia kita guna dia dalam bentuk radioisotop. Maksudnya radioisotop ni adalah satu keadaan di mana isotop ni yang tidak stabil, isotop tak stabil, memancarkan sinaran radioaktif. Okey. Walaupun radioisotop ni mengeluarkan sinaran berbahaya, namun radioisotop mempunyai kegunaan yang penting jika dikendalikan dengan betul. Jadi kita nak guna dalam mana? Kita guna dalam bidang perubatan, pertanian, perindustrian, penjaraan tenaga dan penyelidikan. Jadi sebenarnya ada sudah dipelajari di masa tingkatan 3 berkenaan dengan kegunaan sinaran radioaktif. Awak ada belajar sinaran radioaktif, tapi untuk tingkatan 4 ni kita fokus kepada radioisotop. Okey, contoh dalam bidang perubatan. Okey, untuk pesakit kanser dia ada dua jenis terapi, ada dua jenis cara macam mana untuk matikan sel kanser. Pertama secara kemoterapi, kedua adalah secara radioterapi. Kalau secara kemoterapi ni, pesakit akan diberi ubat dan ubat tu akan membunuhlah sel-sel kanser ni. Dan selalunya pesakit dia akan menerima kesan sampingan daripada rawatan kemoterapi. Contohnya mulut dia jadi luka, jadi ulcer, rambut dia gugur, kulit dia jadi kering, dia jadi tak boleh makan, dia tak boleh minum sebab mulut dia sakit. Sebab kan bila rawatan guna kemoterapi ni, ubat tu terpaksa ditelan. Jadi sepanjang perjalanan ubat tu, dia akan ada kebarangkalian dia untuk mencederakan laluan makanan tu. Jadi untuk pesakit yang kansernya masih pada peringkat awal, selalunya doktor akan cadangkan radioterapi lah. Jadi inilah contohnya. Jadi kita gunakan, doktor dia akan gunakan sinar gamma daripada cobalt 60. Cobalt 60 ni adalah isotop lah. Jadi cobalt 60 ni digunakan untuk membunuh sel-sel kanser yang berada di bawah lapisan kulit. Okey, itu adalah contoh isotop yang pertama. Kemudian cobalt 60 juga digunakan untuk membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan itu. Contoh, kita nak ekspor buah. Kita nak ekspor buah pula, sayur. Begitu tu sayur. Kita nak ekspor sayur. Nak ekspor sayur ke overseas. Jadi kita tak boleh ekspor buah. Kita tak boleh ekspor sayur. Contoh selepas kita petik, kita bungkus-bungkus, kita terus nak ekspor ke China. Contohnya. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab semasa proses kita petik buah tu dan semasa proses kita cuba balut buah tu di dalam kotak, sebenarnya kita telah pun mendedahkan sayuran tu kepada bakteria yang mungkin ada di dalam udara. Jadi tak boleh lah. Elok buah tu nak sampai China, mengikut jalan laut, 4 hari nak sampai makanan rosak. Jadi tak boleh. Kenapa makanan rosak? Sebab ada bakteria yang terperangkap dalam plastik yang kita ataupun dalam kotak yang kita nak post tu. Yang kita nak hantar melalui kontena tu. Jadi apa kilang-kilang ni buat adalah selepas buah-buahan ni dipetik, selepas dibungkus apa semua, dia akan dilalukan di bawah sinar gamma cobalt 60.
Jadi sinar gamma cobalt 60 ni, kuasa penembusan ni boleh mematikan kuman ataupun mikroorganisma yang ada pada sayur-sayur tu tanpa mengubah rasa, warna ataupun kejadian ataupun keadaan sayur tu. Tak akan berubah. Jadi macam mana konsep ni digunakan adalah kerana kuasa penembusan sinar gamma tu lah. Dia mematikan bakteria, mematikan mikroorganisma tapi tidak sampai mencederakan ataupun mengubah keadaan sayur yang kita nak post tu. Bukan kita nak post, yang kita nak hantar itulah yang kita nak export tu. Okay. Dan satu lagi contoh yang glamour adalah dari segi pertanian lah, iaitu Phosphorus 32. Okay, Phosphorus 32 ni kita suntik dalam akar pokok, okay, dan kita nak tengok berapa banyak baja fosforus yang ada di dalam pokok tu. Jadi bila kita tahu berapa banyak baja yang ada dalam tu, kita boleh kawal lah, kita boleh kita boleh kawal lah berapa banyak baja tambahan yang kita perlu bagi kepada sesuatu pokok supaya dia boleh dapat mengeluarkan hasil dalam masa yang kita nak. Jadi itu adalah adalah satu lagi lah fungsi ataupun kegunaan isotop ni. Jadi kan isotop ni dia adalah satu keadaan yang pelik, iaitu unsur sama tapi bilangan neutron tak sama. Walau bagaimanapun kepelikan dia tu menyebabkan kita boleh aplikasi dia dalam perubatan pertanian maupun dalam teknologi makanan. Begitulah. Jadi habis sudah bab 8. Inilah yang kita belajar, iaitu berkenaan dengan jadual berkala. Kemudian awak juga diajar dengan tentang kumpulan, tentang kala, betul, kemudian macam mana satu-satu unsur tu boleh menjadi bercas positif atau negatif, dan akhirnya awak diperkenalkan dengan perkataan isotop lah. Okay, cikgu stop presenting dulu. Dan cikgu juga stop record.